Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu ABJ, Guru Sains Maya Anda. Video kali ini adalah berkaitan dengan tajuk di bawah. Okey, pelajar-pelajar, hari ini kita nak belajar tajuk berkaitan dengan tuas. Okey, apa itu tuas? Okey, tuas merupakan sejenis mesin ringkas. Apa dia mesin ringkas? Okey. Mesin ringkas ialah mesin yang tidak mempunyai enjin. Dan ia membantu kita untuk melakukan kerja dengan lebih mudah. Okey, tuas terdiri daripada sebatang rod tegar yang disokong di titik tetap yang disebut sebagai pangsi ataupun fulcrum. Okey, apabila daya dikenakan, tuas akan berputar pada fulcrum dan menggerakkan beban. Jadi pada tuas mesti ada daya, ada fulcrum dan juga ada beban. Okey, terdapat 3 jenis tuas mengikut susunan kedudukan daya, fulcrum dan juga beban. Okey, tuas kita boleh bahagikan kepada 3 jenis, iaitu tuas kelas pertama, tuas kelas kedua dan juga tuas kelas ketiga. Perbezaan tuas ini adalah berdasarkan kepada kedudukan beban, fulcrum dan juga daya. Jadi sebelum kita belajar dengan lebih detail jenis-jenis tuas, mari kita kuasai dahulu istilah bahasa Inggeris. Okey, daya dalam bahasa Inggerisnya ialah effort ataupun kebiasaannya ditunjukkan dengan huruf E. Besar, huruf E huruf besar. Manakala fulcrum, bahasa Inggerisnya sama juga iaitu fulcrum, cuma ejaannya sahaja berbeza dan biasa ditunjukkan dengan huruf F, huruf besar. Okey, manakala beban dalam bahasa Inggerisnya adalah load ataupun ditunjukkan dengan huruf L, huruf besar. Jadi kenapa kita perlu kuasai istilah dalam bahasa Inggeris? Sekejap lagi cikgu akan tunjukkan perkaitan antara istilah bahasa Inggeris dengan jenis tuas. Okey, sebelum kita belajar dengan lebih detail jenis-jenis tuas, cikgu ajar dahulu cara untuk mengira. Jom tonton video di bahagian bawah ini. Cikgu akan ajar awak mengira. Biasa awak kira, kita gunakan macam ni kan? 1, 2, 3. Jadi hari ni kita tukar cara mengiranya ialah 1, 2, 3. Boleh? Kita ulang balik semula. Mari kira bersama cikgu. 1, 2, 3. Okey, sekarang pelajar-pelajar dah mengetahui bagaimana untuk kita mengira 1, 2 dan 3. Mengikut kaedah yang cikgu ajar. Jadi, kaedah tersebut adalah merupakan kaedah untuk kita mengingat jenis-jenis tuas. Cuba kita tengok slide ini. Jadi, tuas kelas pertama. Jadi, untuk mengingat tuas kelas pertama, kita gunakan kaedah untuk kita ingat dengan menggunakan jari kita. Jadi, seperti mana yang cikgu tunjuk pada gambar ni, kalau kita nak kira yang pertama ataupun 1, kita gunakan jari ibu jari. Kita angkat ke atas
menggambarkan dia adalah 1. Kenapa kita nak gunakan ibu jari? Kerana kita tengok gambar sebelah tu, kita boleh anggap ada huruf F tersembunyi di dalam genggaman tangan kita tersebut. Dan kalau kita terbalikkan, dia akan jadi huruf F yang sebetulnya. Jadi ini merupakan tuas kelas pertama, di mana fulcrum berada di antara beban dan juga daya. Okey, ini merupakan contoh-contoh tuas kelas pertama, di mana kedudukan fulcrum di antara beban dan juga daya. Contoh yang pertama ialah pelayar. Tengok di mana kedudukan fulcrum. Ini fulcrum. Di mana kedudukan beban, ini merupakan kedudukan beban, dan di mana kedudukan daya. Daya di bahagian belakang ini merupakan kedudukan daya. Okey, kita tengok pula tukul ataupun tukul besi ni. Di mana kedudukan fulcrum? Fulcrum ialah di bahagian ujung. Bahagian ujung ni. Kemudian tempat kita letakkan paku untuk kita cabut paku tu, ini merupakan beban. Dan yang terakhir sekali, tempat kita pegang atau pemegang tukul tersebut merupakan daya yang kita akan kenakan pada tukul tersebut. Okey, manakala bagi gunting pula, tengok gunting di bahagian tengah, ensel tengah ni merupakan fulcrum, kedudukan fulcrum, dan tempat kita letakkan kain ataupun kertas, ini merupakan tempat kedudukan beban, dan akhir sekali tempat kita masukkan jari tangan kita merupakan tempat daya. Okey, dan yang terakhir sekali, contoh yang terakhir sekali, jongkan jongkit. Jongkan jongkit, fulcrum juga berada di bahagian tengah di antara beban dan juga daya. Jadi semua ini merupakan tuas kelas pertama, di mana kedudukan fulcrum di antara beban dan juga daya. Okey, bagi kelas tuas yang kedua pula, tuas kelas kedua, cara untuk kita mengingat ialah kita angkatkan jari, ibu jari dan juga jari telunjuk. Jadi, mana yang cikgu tunjuk pada gambar ni. Jadi kalau kita perhatikan betul-betul, huruf L akan terbentuk di antara jari telunjuk dan juga ibu jari. Kalau kita pusingkan sedikit, dia akan jadi huruf L yang betul. Jadi untuk tuas kelas kedua, beban berada di antara fulcrum dan juga daya. Ini merupakan tuas kelas kedua. L itu merujuk pada load ataupun beban. Beban berada di antara fulcrum dan juga daya. Okey. Contoh-contoh tuas kelas kedua adalah kacik kekeras. Kacik kekeras ataupun pemecah biji. Kadang-kadang kita panggil sebagai pemecah biji. Okey, di bahagian hujung tempat ensel tu merupakan fulcrum. Di bahagian tengah tempat kita letak biji buah keras, itu merupakan beban, dan tempat kita pegang di bahagian hujung yang bertentangan dengan fulcrum itu merupakan daya. Jadi beban berada di antara fulcrum dan juga daya. Jadi ini merupakan tuas kelas kedua. Okey, contoh yang kedua adalah pembuka botol. Pembuka botol
bahagian hujung sekali adalah fulcrum. Kemudian tempat letak tudung botol tu merupakan kedudukan beban, dan tempat kita pegang untuk membuka botol tersebut merupakan daya. Contoh yang ketiga ialah kereta sorong. Kereta sorong di bahagian tengah-tengah tayar merupakan tempat kedudukan fulcrum, manakala tempat yang kita letak batu bata ataupun tanah untuk kita angkut itu merupakan tempat kedudukan beban, dan pemegang merupakan tempat kedudukan daya. Dan akhir sekali contoh yang keempat, pemotong kertas. Ensel di bahagian hujung sekali merupakan tempat kedudukan fulcrum, manakala tempat kita letakkan kertas untuk dipotong merupakan tempat kedudukan beban, dan akhir sekali tempat pemegang yang kita pegang itu merupakan tempat kedudukan daya. Jadi untuk tuas kelas kedua, kedudukan beban di antara fulcrum dan juga daya. Beban dalam bahasa Inggeris adalah load. Okey, bagi tuas kelas ketiga, kaedah untuk kita mengingat adalah dengan cara kita mengangkatkan 3 jari kita, jari ibu jari, jari telunjuk dan juga jari hantu, seperti gambar di bawah. Jadi kalau kita perhatikan betul-betul, 3 jari itu menggambarkan huruf I. Huruf I. Kalau kita pusing, akan jadi huruf I yang betul. Dan ini merujuk kepada effort ataupun daya. Jadi tuas kelas ketiga, daya berada di antara fulcrum dan juga beban. Daya berada di tengah-tengah di antara fulcrum dan juga beban. Okey. Contoh. Okey, ini merupakan contoh-contoh tuas kelas ke-3. Jadi yang pertama ialah penyapu. Penyapu di bahagian tempat kita sapu sampah tu merupakan beban, tempat kedudukan beban. Di bahagian tengah merupakan daya dan hujung sekali merupakan tempat kedudukan fulcrum. Forcep. Forcep ini digunakan untuk memegang bahan-bahan dalam amal lah. Jadi di hujung sekali yang tajam tu tempat kedudukan beban, tengah-tengah tempat kita kenakan daya, dan hujung yang bertentangan dengan beban ialah tempat kedudukan fulcrum. Begitu juga dengan penyepit ais. Bahagian bawah tempat bergerigi itu merupakan tempat untuk kita pegang ais. Di bahagian tengah tu merupakan tempat di mana daya kita kenakan untuk menyepit ais. Dan di bahagian bertentangan dengan beban tu merupakan tempat kedudukan fulcrum. Begitu juga dengan batang pancing. Tali pemancing ataupun tempat kita letakkan umpan merupakan tempat kedudukan beban. Di bahagian tengah tempat di mana kita memusing, ada motor kat situ. Tempat kita pusing untuk menarik ikan, itu merupakan tempat kedudukan daya. Dan di bahagian bawah sekali merupakan tempat pada joran tersebut tempat fulcrum. Contoh yang terakhir sekali ialah lengan manusia. Lengan manusia, tapak tangan merupakan tempat kedudukan beban. Otot-otot di bahagian tengah lengan kita merupakan tempat daya, dan siku merupakan fulcrum. Okey, tuas dalam keseimbangan, hubungan daya dan beban adalah seperti berikut. Daya darab dengan jarak daya dari fulcrum. Daya darab dengan jarak daya dari fulcrum sama dengan beban darab dengan jarak beban dari fulcrum. Daya unit bagi daya adalah Newton, dan juga unit bagi jarak adalah dalam unit meter. Sebagai contohnya, kita tengok gambar rajah di bawah ni. Di huruf besar tu mewakili daya, di huruf kecil mewakili jarak daya dari fulcrum.
Manakala B huruf besar mewakili beban dan B huruf kecil mewakili jarak beban dari fulcrum. Jadi kita boleh buat kesimpulan, formulanya adalah D besar darab D kecil sama dengan B besar darab dengan B kecil. D besar tu mewakili daya, D kecil mewakili jarak daya, B besar mewakili beban, B kecil mewakili jarak beban dari fulcrum. Okey, cuba kita tengok satu soalan yang berkaitan dengan tuas yang berada dalam keseimbangan. Okey, soalannya, Pak Aris memikul dua bakul P dan juga Q yang diisi dengan beban yang berbeza. Apakah jarak bakul Q dari bahu Pak Aris jika tuas itu seimbang? Andaikan 1 kilogram bersamaan dengan 10 Newton. Jadi macam mana kita nak jawab soalan ini? Langkah yang pertama sekali, kita perlu tukarkan kilogram tersebut menjadi Newton. Jadi macam mana kita nak tukarkan? 114 kilogram darabkan sahaja dengan 10. Kita akan dapat jawapannya adalah 140 Newton. Manakala yang satu lagi 8 darab dengan 10. Jadi 80 Newton. Kita anggapkan yang 140 ni merupakan daya, P ni merupakan daya, dan Q ni merupakan beban. Jadi kita nak cari jarak ini. Berapa jarak beban daripada bahu Pak Aris? Jadi formula mana yang kita nak guna? Tengok di bahagian jawapan. Okey. Berat P darab dengan jarak P dari fulcrum sama dengan berat Q darab dengan jarak Q dari fulcrum. So jarak Q dari fulcrum sama dengan berat P darab dengan jarak P dari fulcrum bahagikan dengan berat Q. Jadi berat P itu adalah 140 Newton, kita dah kira tadi. Darab dengan jarak P dari fulcrum adalah 1.2 meter, telah diberi dalam soalan. Dan bahagikan dengan 80 Newton, berat beban tadi kita anggap dia sebagai beban kan, 80 Newton. Jadi kalau kita kira, kita akan dapat jarak Q kepada bahu Pak Aris adalah bersamaan dengan 2.1 meter. Okey, cikgu rasa setakat itu saja untuk PDPC Maya pada kali ini. Untuk soalan-soalan yang berkaitan dengan topik ini, cikgu akan berikan dalam bahagian description. Jadi pelajar-pelajar boleh tengok di bahagian tersebut untuk mendapatkan soalan-soalan tambahan yang lain. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. Nantikan kemunculan video seterusnya dalam channel YouTube Cikgu ABC. Sila like, share dan subscribe. #Hari-Hari Sains, bila-bila masa, di mana-mana sahaja. Bye-bye.